Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita, puji kita kepada Allah, antaranya dengan memastikan masa kita diurus dengan sebaik mungkin dan kita laksanakan perkara-perkara aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan dan pahala kepada kita, termasuk kita ikhtiar untuk datang ke rumah Allah untuk takbirkan ibadat kita, ubudiyah kita, pengabdian diri kita kepada Allah. Di samping kita rasa kita berkeyakinan bahawasanya masjid rumah Allah ni salah satu tempat yang utama untuk kita mencari ketenangan sebenarnya, untuk kita mencari hidayah Allah Ta'ala, untuk kita minta supaya dada-dada kita ni dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesuai pada tazkirah kuliah subuh kita pada pagi ini, surah berkaitan dengan masalah lapang dada, surah Asy-Syarh ataupun dipanggil juga surah Al-Insyirah ataupun kita panggil surah Alam Nashrah. Semuanya dia memberi makna kelapangan. Jadi kalau kita perhati pada huraian Tok Alim berkaitan dengan makna surah ni, dia boleh memberi makna Asy-Syarh ni, Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah, dia berkait dengan macam mana Allah Ta'ala buka dan beri ruang kepada kita untuk menguasai, memahami ilmu dan makrifah. Jadi kalau kita belajar, kita cari ilmu yang benar, tentunya kita orang Islam ni, dia berpaksi bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan apabila kita cari ilmu dan kita faham maksud wahyu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dapat faham sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba untuk memahami kehidupan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maknanya rangkuman keseluruhan tu dia memberi makna Al-Insyirah. Maknanya kita baca Quran, kita boleh faham dengan molek, kita boleh hayati dan kita boleh laksana dalam kehidupan kita, dan kita rasa setiap kali, setiap ayat Quran yang kita baca dan kita cuba laksana dalam kehidupan kita ni, kita rasa tenang. Dan kita rasa dada kita tu lapang molek, lega molek orang panggil. Jadi itu antara makna Al-Insyirah. Makna surah ni juga secara keseluruhan dia memberi maksud Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah ni, kehidupan kita ni dipenuhi dengan limakarimil akhlak, dan dia berkait dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau lagi banyak akhlak-akhlak yang mulia ni kita dapat hiasi akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, maka dia ada Al-Insyirah di situ. Kehidupan kita ni memang nampak lapang dada dia. Kita boleh perhati mungkin pada diri kita untuk kita muhasabah, untuk kita bersyukur di atas nikmat Allah SWT.
ataupun kita perhati mana-mana orang yang dalam kehidupan dia tu, kalau kita nak sebut dia ni ada sifat sifat terpuji, akhlak yang mulia. Contoh kita kata dia ni suka derma, contohnya sifat mulia ada pada diri dia. Dia suka memaafkan, ada pada diri dia. Dia memilih kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang menggambarkan kemuliaan yang ada pada diri dia, contoh dia. Mana banyak akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia ada pada diri seseorang, maka dia ada al-insyirah. Al-insyirah juga dia berkait juga dengan sebahagian tuan alim dia sebut tentang fizikal yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dia kecil lagi, menggambarkan Nabi kita ni sepenuhnya dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah hidup dia. Jadi sebagai persiapan, persediaan untuk dia menanggung tugas yang berat, menyebar risalah dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ni, tidak ada sifat-sifat perangai-perangai hak tak molek yang akan lahir pada Nabi SAW. Jadi semenjak kecil lagi, kalau kita baca sirah Nabi kita Muhammad SAW, macam mana antaranya hadis yang diriwayat oleh Ubay bin Ka'ab, bahwasanya salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah, dia ni dia suka tanya Nabi SAW. Kita kan, kita dalam sekapung ke, kita tahu kan orang ni suka bertanya, orang ni jenis pendiam, orang ni tak kecek kalau tak tanya, macam-macam perangai masing-masing lah. Jadi Abu Hurairah ni antara sahabat yang suka tanya Nabi SAW. Jadi kita perhati, kalau orang tak banyak kecek dari satu sudut, dia tak banyaklah silap dia, tak banyaklah kelemahan dia tertunjuk. Tapi kalau semua jenis tak banyak kecek, payah juga. Jadi ilmu tu tak sebar. Jadi kalau hak jenis banyak kecek ni bagus juga. Cuma biar dia banyak kecek, banyak bercakap, benda yang boleh memberi manfaat lah. Macam Abu Hurairah, dia suka tanya Nabi. Antaranya dia tanya Nabi, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa dia yang mula-mula merasa sebelum mu ni dilantik jadi Nabi? Jadi peristiwa yang berlaku pada dirimu yang menggambarkan pelik lah, tidak berlaku pada orang lain. Contohnya. Jadi Nabi ni, fastawa Rasulullah SAW jalisan. Soalan ni ringkas, tapi dia menyentuh kehidupan Nabi. Jadi Nabi ni kalau duduk, berdiri duduk dalam keadaan molek dan baru cerita, makna bersungguhlah dia nak rakyatnya. Dia kata apa? Dia kata, aku ni masa kecil, lebih kurang umur 10 tahun lebih, masa aku duduk di Sahra, di pedalaman lah, daripada pasir tu, masa kecil-kecil, tiba-tiba dia dengar suara orang kecek, ahua-hua, dia dengar. Betul ke budak ni? Seolah macam tu lah. Jadi dua orang ni tuju pada dia, yang dia tak pernah tengok, tak pernah kenal. Orang yang jumpa dengan dia ni, mari jumpa dan mari ngadak dengan dia, pegang dia, kita panggil supaya dia duduk tidur bawah dia. Tapi dia tak rasa apalah. Lepas tu seorang tu dia kata, belah dada dia, belah dada dia, dan dia rasalah dada dia tu terbelah, tapi dia tak nampak darah, tak rasa sakit. Kemudian seorang tu kata, akhrij al-ghil wal hasad, keluarkan perangai al-ghil, kebencian, hasad, hasad dengki, permusuhan. Jadi dia rasa benda tu macam dikeluarkan, macam benda tokor gitu,
thumma nabadhaha fatarahaha. Kemudian dia buang dan dia lemparlah. Orang tu malaikat lah. Faqala lahu adkhilir ra'fah war rahmah. Masuk ganti tepat hasad dengki, benci, permusuhan ni sifat rahmat, kesian belah dan kasih sayang. Kemudian dia sebut kembali ke semula keadaan, maknanya macam dada yang dibelah tu tutup balik. Faraja'tu biha a'du riqatan 'ala as-saghiri wa rahmatan 'ala al-kabir. Jadi apabila sesar tu aku rasa, apabila bangun daripada sesar urusan tadi, dia rasa perasaan dia tu lain. Rasa sangat kasih sayang kepada makhluk ni, terutamanya kepada hak kecil-kecil, dan rasa hormat yang tinggi kepada yang lebih tua daripada dia. Satu lagi hadis dia sebut dia buat keluar hati dia ni dan dia basuh kan? Sebagaimana kita biasa dengar dalam sirah lah, basuh dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah. Ini juga sebahagian ulama dia kait dengan makna asyarah ni. Asyarah maknanya dia berkait dengan hati kan? Kait dengan hati. Jadi hati ini kalau orang kampung dia panggil masa urusan malaikat nak buang tu, dia nak buang tepat, orang Kelantan panggil canggung, tepat duduk syaitan duduk masuk dalam tu. Yang jadi hati sebagai orang manusia ni, perangai huduh dia lebih banyak daripada perangai hak molek ni. Kerana apa? Kerana dia beri ruang kepada syaitan yang duduk dalam hati dia, duduk cokoh, mana ada pejabat khusus, seolah macam tu. Jadi Nabi ni tak ada hak tu. Syaitan tak nak masuk. Sebab apa? Semenjak daripada kecil lagi dibuang, dibersihkan. Tapi tidak bererti kalau macam tu manusia ni mudah, tidak. Sebab kita yakin asas kehidupan kita ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita mampu untuk berdepan dengan masalah tu. Itu antara makna asyarh. Asyarh juga sebagaimana kebanyakan ulama kata masalah lapang dada lah. Alam nashrah laka sadrak. Dia berkait dengan lapang dada. Sebab apa kita ni perlu pada dada yang lapang, kita panggil. Dan dada lapang ni bukan di sudut fizikal lah. Sebab dada kita setara tu lah, dia tidak berkembang dengan ni dan tidak tutup. Kecuali orang yang stamina khusus tu nampak lah. Dada dia lapang tu. Itu fizikal. Tapi hak yang fokusnya, dada lapang ni masalah dalaman kita, jiwa kita. Jadi kalau kita nak khusus, Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku ni melapangkan dada kamu, wahai Muhammad? Asasnya setiap ayat Quran ni tuju pada Nabi kita SAW. Tapi dalam masa sama kita fahamlah, dia juga memberi pengajaran kepada kita. Sebab apa Allah Ta'ala sebut macam tu? Antaranya kerana Nabi ni nak bawa urusan yang besar, nak bawa risalah Allah Ta'ala, nak berdakwah, nak menyeru, nak sebar ilmu, nak menyeru kepada seluruh alam ni supaya semua sekali tunduk patuh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda ni benda besar. Kalau tidak ada bantuan daripada Allah Ta'ala, hatta Nabi pun tak mampu nak bawa. Apatah lagi kita yang tak ada proses sebagaimana proses yang dilalui oleh Nabi SAW. Jadi sebab itulah apabila turun ayat ni, dia satu kegembiraan sebagaimana turunnya ayat-ayat yang lain. Macam contohnya ayat dan surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia, Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Lapangkan dada dia untuk menerima Islam ni. Dan benda ni kita boleh perhati. Sama ada pada diri kita sendiri
Contohnya apabila kita baca Quran, kita rasa seronok ke tak? Ya, kita akan rasa. Ataupun kita perhati orang yang sekarang ni, apabila Allah Ta'ala beri peluang pada dia untuk menerima hidayah. Macam mana apabila dia bersyahadah, dan apabila kita tanya dia, apabila dia baca Quran, dia rasa tenang, dada dia rasa lapar, dia boleh mengalirkan air mata, rasa bahagia tu. As-sa'adah, kebahagiaan tu rasa. Jadi ini yang dimaksudkan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Jadi rugi sangatlah orang yang tidak dapat hidayah, orang yang tidak dapat cahaya daripada Allah. Antara faktornya fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Rugi orang yang hati dia ni kerah. Hati kerah mana berkait dengan dada dia tidak lapang, dia rasa sempit. Apabila sebut tentang Quran, apabila dengar bacaan Quran, apabila dia nak baca Quran, dia rasa banyak masalah. Akhir sekali dia tinggal. Orang macam ni hati dia kerah, dia lupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara doa yang boleh kita doa sama, terutamanya mungkin masa kita nak mengajar ke, nak bagi kuliah ke, nak bagi tazkirah ke, nak kerja apa pun, antara doa dan nama ingat, antara doa yang almarhum Ayah Datuk Guru sentiasa baca doa setiap kali dia nak bagi tazkirah, nak bagi kuliah, hatta dia nak ceramah pun, doa ni hampir dia tidak tinggal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Contoh kalau kita guru di sekolah lah, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, peringkat universiti ke contohnya, ini penting. Rabbi syrah li sadri. Sebab apa? Kalau kita ingat Nabi SAW, dia nak menyampaikan risalah, dakwah, tanggungjawab, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ni, kalau kita baca, tengok dalam Quran tu, doa yang dibaca khusus oleh Nabi Musa ni, apabila dia nak berdepan dengan Fir'aun. Jadi seolahnya, apabila dia baca Rabbi syrah li sadri ni, seolah dia dan ayat, ya Allah, aku ni sekarang ni akan tunai tanggungjawab aku. Nak berdepan dengan Fir'aun ni, nak laksana arahan kamu. Tetapi aku tak mampu nak laksana tugas ni dalam keadaan aku ni tidak bersedia. Antara tidak bersedianya, hati dia tu rasa sepit, sepit dada. Jadi kita juga contohnya kita nak sebar ilmu kepada anak murid kita, anak bangsa kita, warga negara Malaysia. Contohnya sama ada daripada peringkat rendah lagi, Rabbi syrah li sadri. Kita minta supaya mudah segala ilmu, segala maklumat, segala panduan, segala hal kita nak fikir, nak royak tu, mudah lapang dada dia mari je. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Supaya tidak ada masalah lah, tidak ada gangguan, kita boleh fokus dengan apa yang kita nak sampaikan. Wahlul 'uqdatan min lisani. Dan salah satu lagi, kita minta supaya lidah kita, simpulan yang ada pada lidah kita, kadang-kadang kita payah nak royak. Dan orang pun payah nak faham kadang-kadang. Hal ni kita minta doa. Kalau Nabi Musa tu, setengah riwayat kata, sebab dia sebelum dia berjumpa dengan Fir'aun ni, dia lama duduk di Madian. Kisah dia di Madian lama, kata setengah riwayat kata lebih ke 10 tahun. Jadi bahasa dia, dialek dia tu dah berubah dah. Dan kadang-kadang kita ni, kita duduk tempat lain, kita duduk mengajar tempat lain. Tempat lain tu guna dialek lain. Jadi apabila kita kecek ni, kadang-kadang orang tak aja dengar. Jadi walaupun satu rumpun, tetapi payahlah orang nak faham. Jadi wahlul 'uqdatan ni termasuk supaya kita dipermudahkan oleh Allah. Sama ada penggunaan kalimah bahasa yang kita panggil penuh dengan hikmat apa semua sekali,
bil hikmah tu, dan orang pun mudah nak faham. Jadi kalau khusus Nabi Musa ni dia berdoa kepada Allah supaya Fir'aun ni mudah faham hak dia nak royak ni apa. Dan kita pun kita minta supaya orang depan kita, anak murid kita ni, pelajar-pelajar sekolah ke universiti ke, boleh faham dengan baik. Itu maksud wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini ana maksud al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita tengok Quran, dia beri terjemuh, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Baik. Dan apabila sebut dada ni, ya hati lah. Dan apabila sebut hati ni, kita tahu iman kita ni, ulama kata yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah ni apabila kehidupan kita tu dipenuhi dengan ilmu yang memberi manfaat, kita melakukan aktiviti dan kerja yang kita fikir masalah dosa pahala, kita fikir tentang masalah halal haram, yang menyebabkan hati kita ni jadi lapar, dan dada kita ni dia tetap di atas iman. Sebagaimana salah seorang isteri Nabi SAW, Ummu Salamah, dia pernah sekali dia tanya Nabi SAW, aku dah dengarmu ni banyak baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebab apa? Mu antara doa-doa hak banyak gak mu baca doa ni, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati manusia ni, tsabbit qalbi, tetapkan, teguhkan hati aku, jiwa aku, kehidupanku ni ala dinik, di atas panduan ajaran kamu, atas Al-Quran dan Islam lah. Jadi Nabi jawab, ma min adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla, ma sya'a aqama wa ma sya'a azawa. Hati kita ni dia macam duduk, kalau kita kan bola hak duduk tangan kita ni, kita boleh pusing, kita boleh pulah, kita boleh lepak, kita boleh tendang, kita boleh sepak mana ikut kehendak kita. Benda hak kecil yang kita kuasai sepenuh. Macam kita tengok semut gata duduk depan kita, kita boleh kenyek, kita boleh sekat dia, kita boleh buat apa. Jadi begitu juga hati ni, Allah Ta'ala bila-bila masa dia boleh bolak-balikkan kita. Tapi dia berkait dengan aktiviti kehidupan kita. Maknanya hati kita ni mudah. Kadang-kadang hadis tu sebut, pagi nampak dia ni betul-betul seorang mukmin. Petang nampak dia ni macam kufur. Itu kait dengan hati. Jadi sebab itulah cara kita antaranya doa. Selain pada ikhtiar, tawakal, doa. Doanya supaya hati kita ni tetap, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi orang kata kita tidak boleh nak menilai masalah kenyang ni kecuali bila kita lapar ni. Kita lapar betul-betul baru kita rasa nikmat kenyang. Kita tak boleh rasa nikmat hilang dahaga kecuali apabila kita dahaga tu dulu. Dahaga. Jadi boleh air minum, Allah rasa nikmat. Begitu juga kita tidak boleh rasa lapang dada ni kecuali apabila kita rasa dah betapanya sempitnya dada. Kadang-kadang dada sempit ni tak boleh buat apa. Dan orang tak nampak kadang-kadang. Kita yang dapat rasanya. Cuma orang yang dapat rasa melalui tindak tanduk kita. Cara kita bercakap, cara kita bertindak menggambarkan apa yang ada dalam hati dan dada kita. Dan memanglah kita sebut dakwah Nabi ni dakwah satu benda yang berat lah. Dan sebagai ulama kata sebab itulah kalau kita pergi Mekah buat umrah wa haji, kita ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, ashhadu annaka
ballaghtar risalah. Mana kita sendiri bersaksi. Sekarang ni kalau kita ada peluang, kita boleh pergi ziarah makam Nabi SAW. Memang kita sebut tu bukan nak ampu apa dak. Memang jelas. Yang boleh Islam sampai kepada kita. Dan kita boleh rasai nikmat Islam ni kerana apa? Kerana Nabi SAW, apabila dia diangkat secara resmi jadi Nabi, jadi Rasul, orang panggil sepanjang kehidupan dia ni, siang malam pagi petang, fikir macam mana nak sebarkan ilmu, nak sebarkan dakwah. Dan dia habiskan segala kehidupan dia, tenaga dia, masa dia, harta dia, bahkan nyawa dia untuk menyampaikan risalah ni. Jadi padalah kalau kita kata asyhadu annaka ballaghtar risalah. Aku bersaksi memang kamu wahai Rasulullah telah menyampaikan risalah Islam ini. Wa addaital amanah, dan kamu telah tunai amanah ini. Wa nasahtal ummah, dan kamu beri nasihat, kamu beri yang terbaik kepada umat ini. Wa kashaftal ghummah, dengan ilmu, dengan hidayah, kamu telah hilangkan segala kekeliruan masalah. Wajahadta fillahi haqqal jihad, dan kamu memang berjuang sungguh-sungguhlah untuk menyampaikan risalah ini. Baik, kalau kita baca satu ayat ni je, alam nashrah laka sadrak, dan dengan makna tu kita fikir kita ni macam mana dengan risalah Islam tu sendiri, kita sendiri, kehidupan kita sekarang ni, ataupun kita fikir benda lain lebih banyak. Kalau kita fikir masa-masa tertentu, apa tugas aku, apa tanggungjawab aku, apa bahagian aku dalam nak menyebarkan ilmu Allah SWT, nak menyebarkan dakwah ni, apa sumbangan kita? Secara mudahnya gitu. Kalau Nabi SAW ni kita baca sirah dia, kita faham, kita jelas kita sendiri macam mana. Ataupun kita ni lebih fikir tentang masalah makan, masalah minum, masalah jaminan kehidupan, setahun akan datang, 10 tahun akan datang, atas dunia je kita fikir. Itu masing-masing lah kita jawab, kita tak perlu tundai kepada orang lain. Tapi apa pun kita boleh faham, Allah Ta'ala apabila Rahman Rahim dia, rahmat dia tu, dia permudahkan kepada kita untuk kita hidup dengan cara terbaik kerana ada contoh depan mata kita. Walaupun kita tidak nampak batas tubuh Nabi kita Muhammad SAW, tapi sebenarnya sudah cukup dengan Al-Quran, dengan hadis. Mana hadis ni, apa itulah dia panggil hadis tu, mesti hadis sahih lah. Hadis yang sahih, hadis yang benar. Maknanya memang keluar daripada mulut Nabi SAW. Memang berkait dengan perbuatan. Nabi buat sungguh. Memang Nabi perakukan apa yang berlaku, yang diceritakan oleh hadis tu. Ini penting. Wa wada'na anka wizrak. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga telah menurunkan bebanmu daripadamu. Wa wada'na anka wizrak. Dan Allah Ta'ala juga hilangkan, buah bebanan. Saya kata maksud bebanan ni adalah dosa-dosa. Yang masuk bebanan ni benda yang berat. Antara benda yang berat ialah kalau kita tengok wa wada'na anka wizrak. Benda dosa ni benda yang berat sebenarnya. Macam orang duk fikir benda berat. Dia tengok atas jenis dosa lah. Kalau berat tu, benda berat kita pegang dengan tangan dah, dengan sebelah tangan. Kalau benda berat kita nak akak dengan dua-dua belah tangan. Kalau hak berat lagi, biasa orang tak atas belakang. Tengok pada jenis. Jadi Nabi SAW ni, antaranya Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, wa wada'na anka wizrak. Segala benda berat ni Allah Ta'ala buat. Nak memudahkan dia ni, nak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wizrak. Al-wizr, al-himl, al-thaqil. Bebanan yang berat. Ataupun wizr ni adalah al-dhanb, dosa. Al-ithm, dosa. Kalau dalam bahasa Arab, wazir, menteri-menteri ni kan, kementerian ni, daripada kalimah ni lah, wazara. Jadi wazir, menteri ni benda berat, benda tanggungjawab.
Kerana orang tak tahu benda berat tu, dia bubuk. Sanggup balah. Hilang perasaan malu. Balah semata-mata kerana nak jawatan. Tak kira lah siapa saja, termasuk kita sendiri pun. Balah kadang-kadang. Nak jawatan kecil ya. Kadang-kadang tak ada ilmu gapo dia. Tapi tabiat kita manusia. Jawatan ni sebab kita rasa dengan jawatan ni kedudukan kita jadi tinggi, terangkat, orang akan hormat. Apatah lagi kalau jawatan tu ada ilmu. Apatah lagi kalau ilmu tu memang banyak. Tak tabiat kita manusia ni, orang panggil apa dia? Beri betih nak pohon lah. Beri pohon nak apa dia lagi? Maknanya 1000. Lebih baik kalau boleh 2000. Lebih baik kalau 10,000. 50,000 pun orang tak cukup lagi. Beri 100,000 pun orang tak cukup lagi. Tabiat manusia. Antaranya kerana apa? Kerana silap mikir dan kerana masalah dada tadi, lapang ke ataupun sempit dengan iman ataupun dengan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila al-wizn ni daripada wizn ni, wazara ni lah, lahirlah wazir kementerian. Menteri-menteri ni, contoh orang pegang jawatan ni adalah orang yang dibeban dengan tanggungjawab. Kalulah manusia ni fikir dulu waktu duduk depan, dia lain lah. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Yang mana beban ni boleh memberatkan zahrak ni belakangmu. Macam orang pikul benda berat kan. Jadi biasa tok atas belakang lah dia. Tok atas belakang ni kalau 50 kilo, 100 kilo memang berat. Dia boleh sehingga mengeluarkan suara dia. Rasa berat bebanan. Itu maksudnya. Maknanya bebanan kita duduk atas dunia ni memang berat. Kalau kita tidak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam masa sama kami juga Allah Taala kata kami tinggikan bagimu sebutanmu. Kami tinggi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sendiri bila kita baca ayat ni, kita tak nak ke rasa supaya Allah Taala ni dekat dengan kita. Allah Taala ni beri perhatian kepada kita. Sebab itulah kita kena banyak minta doa antaranya. Dan Allah Ta'ala juga melalui hadis kursi dia kata, ana inda zanni abdi bi. Aku ni denganmu mengikut apa yang kamu faham, mengikut apa yang kamu zon, mengikut apa yang kamu fikir. Jadi kita nak fikir kita dengan Allah Ta'ala ni macam mana. Jadi terbaiknya kena positif semua lah. Apa saja yang berlaku pada diri kita ni, kita yakin Allah Ta'ala tidak tinggal kita. Jadi minta semua. Apa saja yang berlaku, mesti ada hikmat dia. Itu antara maksud ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau mu ingat kat aku, memang aku akan ingat padamu. Kalau mu tak ingat kat aku, tak peliklah kalau aku lupa padamu. Itu secara mudah kan. Sehingga dia sebut kalau kita ni bersungguh nak ingat pada Allah, kalau jenis orang jalan kat ataupun nak secara fizik bisyibrin taqarraba ilayya bisyibrin, nak berdekat diri dengan Allah Ta'ala sejarak sejengkal. Allah Ta'ala kata aku akan ingat pada kamu sehasta. Kalau mu ingat pada aku sehasta, aku ingatmu sedepa. Kalau mu atani yamshi ataituhu harwala. Kalau mu seolah kalau benda jalan kat nak pergi jumpa kat jalan kaki, Allah Ta'ala mari nak tunai permintaan kita ni seolah kalau orang jalan kat, orang jalan secara cepat harwala ni. Macam kalau kita se'er ke, ada tempat tu kita kena lari cepat, lari anak-anak. Orang kata panggil recak anjing. Ada dah antara Safa dengan Marwah tu, ada satu sekarang ni dia letak lampu warna hijau tu. Tu kita kena jalan dengan laju sikit. Itu maksud dia harwala. Wa rafa'na laka dzikrak ay a'laina qadrak. Aku Allah Ta'ala kata aku tinggikan kedudukan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tinggi kedudukan darjat, antaranya cara macam mana? Cara idza dzukirtu
zukirta ma'i, antaranya Allah Taala beri kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sebut Nabi SAW bersabda, aku ni nak minta nak minta dengan Allah Ta'ala, wadidtu anni lam as'alhu, tapi macam itulah nak minta, tak nak minta. Sebab dia sebut Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, minhum man sakharta lahu rih wa minhum man yuhyil mauta. Nabi dulu ada kekuatan kelebihan dia, maknanya dia boleh urus angin tu dia boleh guna angin sebagai kenderaan dia, perjalanan dia. Ada Nabi yang Allah Ta'ala bagi boleh menghidupkan orang mati. Jadi aku sendiri, jadi Allah Ta'ala, ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka, tidak ni lahir dalam keadaan yatim, akulah yang dijagamu. Qultu bala ya Rabb, ya betul wahai Allah. Alam ajidka dhallan fahadaituka, tidak ni pernah satu tahap dalam dhallan ni, sesat, dalam keadaan kebingungan, tak tahu macam mana nak sesat masalah umat ni. Fahadaituka, aku yang beri panduan hidayah kepada kamu. Qultu bala ya Rabb, betul wahai Allah. Alam ajidka a'ilan fa'agnaituka, tidakkah ni satu peringkat hidup keadaan susahlah sikit, fa'agnaituka, aku yang memberi kemudahan kepada kamu. Bala ya Rabb. Alam ashrah laka sadrak, alam arfa' laka dhikrak, tidakkah aku yang melapangkan dadamu, mengangkat kedudukan kamu. Qala qultu bala ya Rabb. Maknanya hadis ni nak cerita tentang kelebihan-kelebihan tersendiri tertentu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga boleh beri makna wa rafa'na laka dhikrak. Kalau untuk kita, antaranya macam mana kita boleh faham Allah Ta'ala angkat kedudukan kita dengan ayat ni, wa rafa'na laka dhikrak. Kalau Nabi SAW ni maknanya nak bersyahadah, kena sebut nama Nabi Muhammad SAW. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh berhenti setakat tu, kena sambung lagi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya ini antara kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala angkat Nabi kita SAW, disebut semua nama. Dan kita sebut juga dalam semaya, dalam masa azan, masa iqamah, sebut Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia juga memberi makna wa rafa'na laka dhikrak, Allah Ta'ala angkat kedudukanmu. Kalau kita ni macam mana? Kadang-kadang Allah Ta'ala angkat topik asas perbincangan kita. Perbincangan harian kita ni berkait dengan apa? Pasal bola ke sepenuhnya? 24 jam hak cakap bola. MU ke Liverpool? Ada. Real Madrid ke Juventus? Pemain tu pemain ni sebut semua dalam kehidupan kita. Itu ke? Kalau kita catch up tu, mana itulah kedudukan kita. Ataupun catch up bak makan ke? Ataupun duk catch up bak kakah mah ke? Setiap hari duk catch up bak mah dengan Perak. Tak ada arus nak buat lah macam mana. Akhir sekali tunjuk penuh lengan. Lengan kanan. Habis lengan kanan, buh lengan kiri pula. Habis tak atas kepala pula. Tak tekuk penuh. Tak ada arus nak tunjuk dah. Tiap-tiap hari ialah nego-nego juga lah. Tapi maknanya orang boleh faham lah. Maksud ayat wa rafa'na laka dhikrak, kedudukan kita di mana? Ataupun kita ni fikir nak melancurnya, ada duit nak melancur, ada duit nak melancur. Ataupun secara umumnya dunia semata-mata. Sahaja ke? Jadi kita boleh faham kehidupan kita ni. Kalau bab dunia ni kita kecek tak lari. Tak kait dengan kematian, tak kait persediaan di alam kubur, tak kait dengan dosa pahala, tak kait dengan syurga neraka. Kecek bab dunia semata-mata. Jadi tak masuk langsung lah dengan ayat ni. Wa rafa'na laka dhikra. Ataupun sekarang ni dunia dunia hiburan kan? Dunia hiburan. Marilah selok apa pun, walaupun tajuk tu comel, tak boleh lari daripada hiburan. Nak beri supaya manusia ni suka, manusia seronok, manusia ni bergelak ketawa, manusia akhir sekali khulasahnya lupa pada Allah Ta'ala. Jadi
kita tengok kita wa rafa'na laka dzikrak, setara mana. Kalau kita ni kecek tentang ilmu, tentang pentingnya akhlak yang mulia, tentang pentingnya manusia ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda besar ni, percakapan yang menjiwai diri kita, bukan setakat kecek, tapi seolah benda tu hidup, menjiwai diri kita. Jadi ini gambaran Allah Ta'ala angkat kedudukan seseorang tu. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Hak ni pun satu ayat yang begitu bermakna sebenarnya pada kita. Sebab kita duduk atas dunia ni memang ujian daripada Allah Ta'ala. Apabila ujian juga, biasanya dia banyak susah lah dia. Pada sebenarnya secara asasnya, secara umumnya. Tapi kita kena yakin Allah Ta'ala sebut apabila kita inna ma'al usri, sesungguhnya bersama susah itu ada mudah. Dan dia ni merupakan satu bentuk kita panggil kalau motivasi kan, benda yang positif kepada kita. Ingat susah sama nak baca ayat ni. Fa inna ma'al usri yusra. Ulama yang kaji bahasa Arab ni, al-usr ada alif lam. Alif lam ni kalau yusra tu tak ada alif lam dia. Dia tidak kata fa inna ma'al usri al-yusra. Tak. Fa inna ma'al usri yusra. Alif lam tu dia panggil ta'rif al-istighraq dalam bahasa Arab. Dia memberi makna semua segala jenis kesusahan. Semua jenis kesusahan. Susah ke apa dia? Susah hidup tak ada duit. Contohnya, dia masuk dalam al-usr tadi. Susah di sudut maknawi. Contohnya, dada kita sepik. Contohnya, susah juga ni. Sebab apa jadi susah ni? Termasuk juga dalam al-usr. Ataupun jiwa kita. Jiwa kita rasa tak tenang, rasa serabut, rasa sedih. Tak cakap nak ejah, tak cakap nak ikhtiar. Susah juga. Masuk juga dalam al-usr. Susah dalam mencari rezeki, contohnya. Musim-musim Covid ni pula deh. Susah dalam masalah kita ni, contohnya takdir Allah Ta'ala ada nyakit. Semua jenis nyakit, satu package. Kau panggil satu package. Kecil manisnya, darah tingginya, macam-macam ada. Jadi kerja kita ni bola ke hospital, contohnya. Susahnya. Termasuk juga dalam al-usr. Semua sekali. Itu ulama dia tafsir. Maksud al-usr ada alif lam. Semua jenis susah yang kita rasa ni, ataupun kita tidak rasa, orang lain yang rasa, atas dunia ni rasa, yusra. Ada benda mudah. Itu maksud. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap susah memang ada mudah dia. Tak susah ni bukan kita seorang sebenarnya. Mudah je kita nak suruh hilangkan rasa susah ni supaya kita boleh terima dengan baik. Ingat Nabi kita je. Nabi kita kalau susah rasanya lebih susah lagi nak bandingkan susah kita. Banyak sangat hak Nabi ni berdepan dengan kesusahan. Antara yang paling ketara, dan Nabi sendiri pernah sebut masa dia pergi dakwah ke Taif lah. Ke Taif. Kalulah masyarakat Arab Mekah pada masa tu terima dakwah Nabi, Nabi tak pergi lain dah di sudut logiknya. Tapi kerana apa? Kerana hampir tak ada semua. Sebahagian kecil je yang terima. Hak lain tak nyawak nganyinya, kata macam-macam. Jadi terfikir semua sekali hikmat Allah Ta'ala nak pergi ke Taif. Dan kita tahu secara mudahnya penerimaan penduduk Taif lebih teruk. Sehingga malaikat mari bagi tahu pada Nabi izin Allah Ta'ala macam mana nak buat penduduk Taif. Kalau nak mudah ke, aku nak akak 2 butir bukit kawasan tu, nak hempak. Biar mampu belakang hacu lebur secara mudah. Tapi Nabi SAW dia ajar juga pada kita. Lepas tu Allah Ta'ala ulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Dari satu sudut dia memberi makna taukid, nak mengukuhkan memang setiap kesusahan ada kemudahan. Dan Allah Ta'ala guna juga inna ma'ah. Dia tidak kata ba'dah. Dia tidak kata inna ba'dal usri yusra.
Sesungguhnya selepas susah ada senang. Tak kata gitu. Tapi bersama. Hak masa kita berdepan dengan kesusahan tu, kalau kita perhati betul-betul, dia ada kemudahan. Macam contohnya, kita sakit. Sakit yang berat. Kita fikir sakit ni yang menyebabkan kita ingat pada Allah Ta'ala. Lama sangat ada, bertahun-tahun. Belah-belah tahun kita lupa Allah Ta'ala. Tiba-tiba mari sakit yang berat. Allahu Akbar. Secara automatik sebutlah. Allah. Allah tu, kadang-kadang bukan ingat pada Allah pun, ingat sakit ni. Cuma istilah tu, Allah. Tapi apa pun, Allah, akhirnya kita ingat pada Allah. Ni, dia ada al-yusr tadi. Sakit ni semua kata susah belaka. Tapi dalam susah tu ada senang. Itu maksud inna ma'al usri yusra. Dan ada ulama kata sebut dua tu al-yusr ni, yusra ni dia memberi makna dua. Yusra yang pertama senang kita di dunia. Susah secara mana pun sebenarnya senang. Ada paksa senang, itu kita kena yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra tu senang kita di dunia. Yusra yang kedua tu inna ma'al usri yusran fil akhirah. Di akhirat. Itu ada ulama sebut macam itulah. Tapi yang pentingnya apa yang kita faham, dia sebagai motivasi kepada kita. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Itu diberi terjemah. Fa idza faragta fansab. Apabila selesai kita buat satu benda. Macam kita kerja lah. Yang hari ni kita pergi kerja, start pagi sampai petang. Esok pergi pula. Tidaklah kerja sehari yang cukup. Nak tunggu gaji sebulan. Tak. Buat kerja tu, buat kerja seumur. Kecuali ada masa cuti lah. Itu antara mudah maksud. Fa idza faragta fansab. Maknanya kita dengan kehidupan kita ni, kita semaya contoh. Semaya subuh. Pagi ni. Pagi esok semaya pula. Lusa semaya pula. Fa idza faragta. Kita telah selesai subuh pagi ni. Subuh pagi esok, mari pula masjid untuk sembahyang. Kita buat kerja, kita berdakwah, kita cari ilmu, kita sebar ilmu, kita baikkan, kita maaf pada orang, benda tu berterusan. Fa idza faragta fansab. Setengah ulama kata musesar daripada buat benda-benda fardu. Fansab maknanya fansab fi qiyamil lail. Qiyamul lail ni asasnya tidak wajib kan dia. Fardu semua kita buat. Tetapi fansab fokus kepada qiyamul lail. Ada ulama kata maksud fa idza faragta, sesar daripada satu-satu ibadat ni, contohnya semaya, lepas semaya berdoa. Fansab tu maknanya berdoa. Jangan lepas semaya bikah bangun terus pergi doa. Sibuk sama mana kita sibuk pun, bangun tu bangun dengan doa lepas pada semaya. Fansab. Ada kata fa idza faragta fansab, sesar daripada fardu jihad, fansab fil ibadah. Jihad ni tak ada lah dia. Kalau jihad hak sebenar tu, hak kita kata berjuang di jalan Allah, berperang apa semua sekali, sesar capai kemenangan apa kalah ke, fansab fil ibadah. Ibadat terus kena buat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan akhirnya kehidupan atas dunia ni hanya kepada Tuhanmu, hanya kepada Allah lah tempat kita berharap. Farghab. Kita boleh berharap kepada manusia, boleh berharap kepada makhluk, tapi kita kena yakin tak ada makhluk yang boleh memenuhi semua keperluan kehidupan kita. Jadi utamanya kita berharap kepada makhluk, tapi utamanya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud wa ila rabbika farghab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan salihan. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.